Allah 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 وسلم يا رب صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا رب صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على saya belajar tahfiz saya lah, baru belajar merangkak. Jadi sebelum kita dah tak nak buang masa banyak, kita pun nak terus dengan ucapan yang seterusnya. Sebelum tu saya nak perkenalkan kepada tuan-tuan, para jemaah. Saya ucapkan sebelum tu saya nak ucap selamat datang kepada yang berhormat Wabi Suhaimi bin Syafi'i Adun Dun Sri-Muda. Selamat datang. Dan orang kuat kita Putera Hai ni, Tuan Jabri, terima kasih kerana datang dapat meraihkan majlis kita pada hari ini. Dan tak asing lagi Ustaz Rehan bersama kita malam ini, ahli panel yang tak asing lagi lah, dia kalangan orang-orang Putera Hai, jemaah saudara Putera Baitur Rahman. Jadi saya ucapkan selamat datang juga pada ibu-ibu, bapa-bapa di jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mendidik jiwa kita menjadi insan yang berguna, yakni insan yang dinamakan yang insan yang bertakwa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita anjurkan pada hari ini akan menyebabkan kita mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cinta, insya-Allah. Dan saya seterusnya saya menjemputlah yang berhormat Wabi Suhaimi untuk memberi ucapan penerangan kepada seluruh yang hadir pada malam ini tentang isu-isu semasa dan sebagainya. Apa pun Wabi nak sampaikan, mudah-mudahan kita dapat terima dengan baik, kita dapat lapangkan dada, mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan apa masalah yang ada dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan kita bersatu hati, insya-Allah kita sama-sama menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala dalam program ini. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan yang berhormat Wabi Suhaimi bin Syafi'i, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara pengacara majlis yang saya hormati, yang berusaha saudara Jabri bin Ami di Majlis Perbandaran Subang Jaya bagi kawasan ini, pengerusi Surau Baitur Rahman dan Haji Roslan dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa, Fadil Ustaz Rehan, seluruh jawatan kuasa penganjuran Majlis Maulidur Rasul pada hari ini, tuan-tuan muslimin muslimat, penduduk dan juga ahli-ahli karyah Baitur Rahman, Putera Hai dan sekitarnya.
Alhamdulillah, pertamanya saya zahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Dan pada malam ini sebenarnya ada 3 tempat yang saya nak pergi, dan antara 3 tempat itu saya memilih untuk berada di Putra Haid kerana saya berasa sungguh berbesar hati dengan Masjid Baitur Rahman dan juga penduduk-penduduk kawasan Putra Haid ini yang berjaya mengisi program-program, terutamanya memperingati junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak lama nak cakap, dalam 2 jam saja. Boleh? Boleh ke tidak? Kalau boleh pun tuan-tuan tunggulah. Kita nak dengar Ustaz Rahan, saya nak kenal kita langsung ke tempat lain. InsyaAllah lepas ini nak ke surau di Taman Juan Setia pun ada satu majlis malam ini, dan satu lagi di Masjid Anak-Anak Kampung Jalan Tepung. Saudara yang saya hormati sekalian, dalam waktu yang terhad ini, marilah kita sama-sama berkongsi pengalaman dan juga di samping kita mengingati kelahiran baginda junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mengingati tentang salur-balur perjuangan yang dilakukan oleh baginda junjungan di dalam mengembangkan agama Islam. Bermula daripada tarikh kelahirannya 12 Rabiul Awal ini, maka bermulalah satu perjalanan yang cukup panjang hinggalah bertemu dengan kita pada hari ini sudah lebih daripada 1400 tahun. Dan dalam kita melihat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapati walaupun baginda itu orang yang dipercayai hingga digelar Al-Amin, tetapi tidak semua sanak saudaranya, bapa saudaranya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kalau kita lihat kepada sirah perjuangan, kita dapati nama-nama besar seperti Abu Talib, bapa saudara Nabi sendiri, yang menjaga Nabi, yang mendidik Nabi selepas wafatnya datuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walau serapat mana sekalipun dan bergelar bapa saudara, tetapi Abu Talib akhirnya tidak meninggal dalam keadaan yang memeluk Islam. Kalau yang terdekat itu pun ditentang, seperti juga dengan Abu Lahab, bapa saudara Nabi, menentang apa yang dibawa oleh Nabi, apalah kita sebagai manusia biasa, apatah lagi jarak yang memisahkan kita lebih daripada 1400 tahun. Maka perjuangan yang dibawa oleh kerajaan di Selangor ini, walaupun benar, walaupun mungkin, pasti akan ditentang, pasti akan dipesongkan kerana maksud-maksud yang tertentu. Justru itu saya ingin menyeru kepada penduduk-penduduk di kawasan Putra Haid, kita melakukan pentadbiran dan perubahan di peringkat kerajaan negeri ini berasaskan kepada apa yang kita yakini, yang kita kongsi bersama dengan alim ulama tentang perkara-perkara yang kita bawa ini, supaya berada terus di atas landasan memperjuangkan Islam, kebenaran dan keadilan. Maka itu tuan-tuan, akan ada mereka-mereka yang mungkin tidak berpuas hati, yang cuba memesongkan dan tidak berpaksikan kepada Islam, untuk cuba memesongkan apa juga yang dibawa oleh kerajaan di Selangor. Saya tidak kata kita lakukan sempurna, tetapi kita berusaha untuk meletakkan perjalanan kerajaan ini atas landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu apabila berlakunya perubahan di masjid-masjid dan surau, dan pada hari ini pun saya dapat menyaksikan sejak daripada pagi sampai ke malam ini, ada belasan masjid surau, puluhan masjid surau dalam kawasan kita Dun Sri Muda ini panggil untuk turut bersama-sama. Ya, tak semuanya dapat saya penuhi, tetapi sekurang-kurangnya semangat yang ditunjukkan oleh organisasi masjid dan surau, dan surau antara yang paling aktif ialah surau Baitur Rahman, tuan-tuan. Saya kagum kerana apa yang dilakukan ini mendekatkan masyarakat, mendidik masyarakat untuk terus merapatkan diri kita kepada perjuangan yang sebenar,
Akhirnya kita besok semua ini akan mati. Kita akan disoal, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa sumbangan kita dalam pembangunan negara dan juga negeri. Saya serahkan kepada tuan-tuan, dalam keadaan kita mengingati perjuangan dan juga kelahiran baginda junjungan ini, kita juga harus melihat apakah sumbangan kita yang boleh kita lakukan bagi memastikan negeri ini berada betul-betul di atas landasan perjuangan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya serahkan pada tuan-tuan, kerana insya-Allah lepas ni Ustaz Arhan akan berkongsi ilmu. Saya mohon maaf kerana tak dapat tunggu habis, dan saya ucapkan selamat menyambut Maulid Rasul. Mudah-mudahan ya, peringatan kita kepada kelahiran junjungan ini akan terus memperkuatkan semangat kita, memperkuatkan jati diri kita untuk meletakkan Islam sebagai agama yang benar-benar dihormati oleh seluruh masyarakat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Saudara Ruslan, Pak Haji Ruslan dan seluruh jawatan kuasa Baitur Rahman yang bertukus lumus ya, kita diberi hujan rahmat pada hari ini. Daripada semalam pun hujan, ada sedikit di kawasan kita ini berlaku banjir lumpur semalam, tapi bukan tanah runtuh seperti 2 minggu yang lepas. Semalam hanyalah limpahan air hujan daripada Bukit Cermin yang melimpah ke jalan raya sedikit, yang mana sudah pun dibersihkan malam tadi hingga ke subuh. Dan marilah kita doakan sama-sama supaya kawasan kita tidak ditimpa oleh musibah-musibah yang akan menyukarkan kita. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu pada masa yang lain. Ya, kalau bertemu pada masa yang lain maknanya Surau kena anjurkan program lagi, JKP kena anjurkan program lagi, supaya kita dapat bersama-sama dalam program-program yang sebegini. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Dun Seri Muda, iaitu YB Suhaimi. Jadi semua dapat faham. Apa yang lah tu saya faham sangat. Dia tak ada program lagi, mesti ada peruntukan. InsyaAllah lepas ni tolong isi borang, insyaAllah. Saya pun tengah tu dah isi borang, insyaAllah. Kalau kata banjir, saya pun dah masuk air tadi, tapi tak banjir dekat hujan. Tak boleh lah tuan-tuan, nak ingat. Jadi saya pun tak nak panjang-panjang cerita, tak nak panjang lagi sebab kita pernah lewat banyak yang betul nanti ceritawan kita, ustaz yang macho kita tu. Tapi saya tak nak jemput, saya nak suruh Ustaz Fakhruddin jemput sendiri. Ni moderator yang hebat kita ni, kuasa Putra Haid dia yang laku lah ni. Saya tak boleh nak buat apa dah. Jadi saya nak kenal lah, tak laku lah. Okey, yang hebat-hebat hati-hati semua dia ambil. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan Ustaz Fakhruddin selaku Setiausaha Surau Baitur Rahman. Malam ni dia akan jadi wakil Surau Baitur Rahman sebagai moderator pada malam ini, insyaAllah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz Fakhruddin bin Cik Umar. Bahasa KL lah, jangan Kelantan. Boleh ya? Minggu kan? Yalah, rasa tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia YB Suhaimi, Syafi'i Adun Kapung Kadung Kota Raja, Cik Jabri Awin JKP Zon 7, pengurusi JKP Zon 7, yang dimuliakan seluruh AJK, tuan-tuan, muslimin dan muslimat mati Allah sekalian, dan juga tidak lupa kepada ahli panel kita pada malam ni. InsyaAllah kita sama-sama untuk kita meneruskan agenda program kita pada malam, dan untuk bersama-sama dengan saya jemput ahli panel saya yang pertama,
yang dimuliakan Ustaz Rehan untuk datang bersama, datang ke pentas, dan juga yang tak dilupai Cik Diana Amir untuk datang ke pentas. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat umat Allah sekalian. Pertama-tama dan selama-lamanya rafaq syukur pada Allah limpah kurnia pada malam ni. Alhamdulillah, kita bersama-sama untuk mengadakan satu program tanda cinta kepada Rasulullah. Maka wujudlah program forum perdana, dan pada pendapat saya program ni nak kata tergesa-gesa taklah juga, sebab mungkin disebabkan kita program awal tahun dan banyak program terlibat dengan program anak buka sekolah, program akhir tahun, maka program yang diadakan Baitur Rahmat dan juga Nurul Islah, saya nampak nak kata tergesa-gesa tak juga. Namun ada kesungguhan daripada AJK, daripada pihak kami untuk mengadakan program, dan hasilnya pada pagi tadi kita ada program perarakan bersama-sama dengan 3 surau. Kita ada program kanak-kanak, kita ada tazkirah daripada ustazah, dan kemuncaknya pada malam ni Ustaz, kita ada program forum perdana yang tajuknya amat penting, tajuknya Hajjatul Wada, tajuknya tentang khutbah haji yang terakhir daripada Rasulullah SAW. Dan juga muslimin dan muslimat, saya tengok pada kedatangan audien pada malam ni amat ramai. Jadi insya-Allah, kalau saya kata AJK akan bersungguh-sungguh lagi untuk mengadakan program. Walaupun kita kata saya rasa program lain Ustaz nak kata program termengandung pun, sebab kalau tengok pada banner ni, tak ada gambar Cik Diana yang cantik, tak ada gambarnya, dan tak ada gambar Ustaz yang handsome, taiko lebih handsome pada saya sikit, dan gambar lebih lagi gambar MC lebih handsome banyak pada Ustaz. Tak ada juga, mana termengandung lagu program malam ni. Jadi insya-Allah, sebelum saya mulakan program pada malam ni, kita nak molek sikit Ustaz. Saya nak perkenalkan Ustaz kepada para audien yang tak kenal, walaupun Ustaz ada kuliah bulanan kita pada tiap-tiap bulan. Dan juga saya nak perkenalkan kepada audien tentang Cik Diana Amir. Walaupun famousnya di TV, mungkin ada yang tak kenal, sebab ada JK Ustaz yang tak kenal Cik Diana Amir. Jadi nak introduce sikit. Ustaz, nama Ustaz apa dia Ustaz? Ustaz Raihan Abdul Aziz, asalnya Muar, Johor. Pada awalnya saya ingat orang Kelantan, sebab rupa-rupanya Ustaz, pendidikan Ustaz belajar di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Maknanya pernah makan budu dah Ustaz Zul. Dan sekolah seterusnya Ustaz sambung ke Damsyik, Syria, insya-Allah. Cerita tentang Syria boleh tanya Ustaz, apa yang berlaku di Syria. Ustaz pernah berjawatan sebagai pengurus Umrah Bestari Training Center sekarang Ustaz, dan juga mantan pegawai syariah Bank Islam, dan juga pernah sebagai panelis program Tanya Ustaz TV9. Yang ni yang diberitahu oleh saya oleh Ustaz, dan sedikit pengenalan pada dari Diana Amir. Yang ni special sikit, Diana Amir SMS pada saya Ustaz. Abang Syafiq special yang ni. Maknanya nama Cik Diana Amir, Nur Diana Amir Hashim, asalnya orang Johor juga Ustaz, Kelantan Tokko. Pendidikan degree management dan di USM, kerjanya sebagai pelakon dan juga pengacara TV, juga travel agent Kembar Ad-Din, dan juga terlibat dengan banyak filem, salah satunya Salam Cinta, yang seterusnya pula Strawberry Cinta. Semuanya tentang cinta. Drama di TV3 baru-baru ini Cerah Keramat, tajuk Cinta Gila. Dan 1 Februari pula di TV Hijrah, insya-Allah programnya kerana dia pengacara TV9 rancangan SAS. Nanti wallahu alam benda tu kena tanya Cik Diana Amir. Cuma kat sini tak letak pula statusnya, bertunang ataupun tak, belum. InsyaAllah itu kena tanya selepas ni balik. Jadi insyaAllah mudah-mudahan perkenalan kita sedikit akan merapatkan hubungan, dan mudah-mudahan apa ilmu yang kita bincang tentang malam ni memberi kesan bukan saja dalam kehidupan, namun yang terpenting adalah tentang nun di sana di akhirat nanti. Allah akan tanya kita pada buah hari maulud apa yang kita buat.
dan sebagai tanda kita pada malam ini, insya-Allah itu sebagai bukti ataupun dalil bahawa adanya cinta di hati kita untuk kita membincangkan aspek yang amat penting dalam kehidupan kita tentang Hajjatul Wada. Jadi saya nak pergi pada soalan yang pertama tentang Hajjatul Wada. Soalan pertama Ustaz, panel kita yang pertama yang tak asing lagi, Ustaz Raihan. Pada pandangan Ustaz tentang Hajjatul Wada, satu peristiwa yang amat penting. Ulama sejarah mengatakan bahawa Hajjatul Wada, khutbah haji Rasulullah yang terakhir, merupakan satu ringkasan daripada sepanjang perjalanan ataupun dakwah Rasulullah selama 23 tahun, maka diringkaskan, dipadatkan pada hari Hajjatul Wada yang berlaku pada 9 Zulhijjah. Namun di sini kita nak faham, kita nak tahu apa Ustaz, apa kandungan Hajjatul Wada, sehingga kan ulama mengatakan kita peristiwa ini amat penting dalam kehidupan kita seharian dan juga untuk kehidupan kita untuk yang akan datang. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan, yang berhormat Tuan Suhaimi Syafi'i selaku Adun Ahli Dewan Undangan Negeri, pada mengurusi surau dan ajaran kuasa Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, kepada Tuan Moderator pada malam ini Ustaz Fakhruddin, panelis yang bersama saya Cik Diana Amir, tuan-tuan muslimin muslimat, adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa khabar semua? Ni yang depan-depan ni, apa khabar ni? Yang depan-depan ni, apa khabar? Ni duduk depan ni pasal Ustaz ke pasal Diana ni? Baik, alhamdulillah malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu program yang dipanggil program apa malam ni? Maulid Rasul. Sebenarnya Maulid Rasul ini, sebelum saya pergi pada soalan itu, kita meraihkan seorang manusia yang sangat istimewa atas dunia. Sebenarnya manusia atas dunia ni, kita kena ingat dia ada 4 macam manusia. Satu, manusia yang dikenal di langit dan dikenal di bumi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal di seluruh alam. Seluruh dunia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi makhluk di langit menyebut-nyebut, sehingga Allah, Nabi bersabda, inna lillahi malakan, sungguhnya Allah Ta'ala ada malaikat. Ada satu malaikat yang Allah cipta dipanggil malaikatus sayyahin, malaikat yang berjalan di atas bumi ini mencari orang yang berselawat atas Nabi sahaja tugas dia. Itu nak sebut kita ni tak ada malaikat yang ditugas untuk cari kita kecuali malaikat maut. Faham? Yang itu tak payah cakap, dia datang cari kita. Tapi Rasulullah ni, siapa saja berselawat Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini malaikat akan datang bawa terus selawat pada Rasul. Ini nama manusia yang terkenal di langit, terkenal di bumi. Antaranya Rasul-Rasul, Nabi-Nabi. Antaranya ialah wali-wali Allah seperti Sayyidina Bilal bin Rabah.
di bumi ni, cuba tanya tak, siapa tak kenal Bilal? Walaupun sudah 1000 tahun lebih, tak, Bilal ni kalau azan lambat sikit, dia orang tanya, mana Bilal pergi? Orang itu namanya Bilal. Hujan pun dah turun. Jadi apa cerita kita? Baik, ada makhluk yang dikenal di bumi. Nampaknya Ada depan ni. Atas pentas ni. Ni atas pentas ni. Tengok sini, jangan tengok sana. Ada makhluk yang dikenal di bumi, walaupun tak dikenal di langit. Di bumi dikenal manusia, di langit manusia tak kenal dia. Baik, siapa dia makhluk yang dikenal di bumi walaupun di langit tak dikenal? Ibu-ibu kenal Elvis Presley? Kenal? Pura-pura tak kenal. Kenal Elton John, Michael Jackson, Whitney Houston, Britney Spears, Justin Bieber, Angelina Jolie, Donnie and Mary, Andy Gibb. Saya semua artis barat pun saya kenal lah. Artis Malaysia, sorry lah saya tak kenal. Baru kenal dia nak ambil. Baik, maknanya mereka ni kan terkenal di bumi. Makhluk bumi siapa tak kenal mereka? Elvis Presley, satu dunia orang kenal. Sehingga dia mati usia 42 tahun pun orang kenal. Betul? Tapi orang sebegini makhluk di langit tak kenal dia. Itu namanya dikenal di bumi, tak dikenal di langit. Makhluk yang ketiga, manusia ketiga, makhluk yang dikenal di langit walaupun tidak terkenal di muka bumi. Inilah antaranya orang yang hadir majlis-majlis ilmu, orang yang hadir berselawat, berzikir kepada Rasulullah, orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Dipanggil malaikat-malaikat bawa report sampai ke langit, bersusun malaikat ke langit. Allah membanggakan mereka itu yang hadir di majlis ilmu, majlis ceramah, majlis zikrullah. Allah berbangga kepada malaikat-malaikat ini, namanya makhluk yang dikenal di langit. Tapi atas bumi ni orang tak kenal kita. Kenal tak? Kenal tak? Kenal tak? Kan saya nak kata tak kenal tu, aku tension tu. Okey, tak apa. Walaupun tak kenal di bumi, tetapi kita dikenal di mana? Di langit Allah Ta'ala. Faham? Okey. Yang paling malang di bumi pun orang tak kenal, di langit pun tak kenal. Yang itu paling malang sekali. Baik. Jadi kita sambut kelahiran Rasulullah. Ini manusia yang dikenal. Jangan kata kita di bumi, makhluk di langit pun kenal. Ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi pun kenal Rasulullah SAW. Sehingga seorang yang bernama Abdullah bin Salam, dia masuk Islam kerana dia seorang ahlul kitab. Dia pendeta ahlul kitab, dia ulama ahlul kitab. Dia tahu tentang kelahiran Nabi akhir zaman. Apabila turun ayat Al-Quran, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberi kitab ini mereka kenal Nabi Muhammad macam mana mereka kenal anak-anak mereka. Ibu-ibu sebelum anak lahir tahu tak berapa saiz anak kita? Tahu ke tak tahu? Tak tahulah jawapan dia. Walaupun doktor scan dah dalam perut, rasa-rasanya macam perempuan. Kita membelilah baju budak perempuan lahir jantan tahu. Ini bukan ibu-ibu, ini isteri saya dengan saya sama. Anak sulung tu. Kita beli baju budak perempuan dah siap tu. Lahir-lahir tengok lelaki, alhamdulillah lah. Bukan tak terima lah. Tak adalah kata buang tepi sungai. Tapi nak sebut, kita tak tahu dia lahir itu bagaimana, berapa tahi lalatnya, di mana akan dilahirkan. Rasulullah ini ahlul kitab, dia tahu lahir di mana,
apa alamat kenabian dia, semua dikenal. Sehingga Sayyidina Umar bertanya pada Abdullah bin Salam, adakah betul kamu kenal Rasulullah sebegitu sekali? Dia kata, lebih dari itu kami kenal Muhammad itu. Lebih dari itu dia kenal. Ini maknanya para jemaah rahmati Allah. Ini manusia yang istimewa, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, istimewanya Rasulullah ini disebut nama dia setiap hari. Bukan kata setiap hari, setiap saat. Tadi kita selawat Nabi waktu sembahyang. Setelah kita sembahyang, orang di Indonesia sembahyang pula. Waktu di Indonesia sembahyang, orang di Bangladesh sembahyang, orang di Parsi sembahyang, orang di Arab sembahyang. Seluruh dunia sekarang ini sedang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hebat macam mana pun, orang tak sebut nama kita selalu-selalu. Kalau sebut pun dalam bab mengumpat aja. Agaknya ustaz tu bila pula dia nak berhenti bercakap. Itu contohlah, contoh. Dah. Orang tak sebut nama kita dalam bab-bab kebaikan, tapi Rasulullah ini setiap saat, every second, orang berdoa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Para jemaah rahmati Allah, kerana apa? Kerana dia manusia yang sangat istimewa tu. Jadi kita ni kena jadi mata rantai orang yang berselawat, yang mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tiganya, tadi ditanya tentang Hajatul Wada'. Hajatul Wada' ini haji Nabi yang penghabisan. Maknanya kalau ditanyalah satu soalan cepu mas, berapa kalikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji? Yang depan ni. Ni kan dapat hadiah kalau jawab betul. Tapi jangan minta saya, minta dengan Ustaz Fakhruddin, sebab dia pengurusi majlis. Berapa kali Rasulullah naik haji? Siapa boleh jawab? Anak-anak perempuan. Berapa kali Rasulullah naik haji? Berapa kali? Jawab aja. 20. Ibu-ibu, satu kali saja. Hanya Rasulullah sekali saja menunaikan haji, dan itulah haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Nabi berumrah? Oh, haji satu, umrah pun satu. Baik menjawab. Nabi buat haji satu kali, umrah 4 kali. Betul apa? 4 kali umrah, termasuk umratul wada'. Apa yang saya nak sebut di situ ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kata tak mahu nak naik haji, kerana ketika itu belum lagi dibebaskan kota Mekah. Rasulullah di Madinah menjalankan pentadbiran. Jadi sunnah Nabi ini kita nak sebut bukan saja duduk di masjid berzikir. Nabi seorang pentadbir, pemerintah kerajaan. Nabi orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Cegah benda mungkar, ajak manusia buat benda ma'ruf. Sebab itulah ini antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ditanya, apakah kandungan hajatul wada' itu dalam khutbah Nabi itu? Panjang sebenarnya Ustaz ya. Jadi kalau nak tunggu tuan-tuan pukul 2 pagi tak habis ni kan, saya cakap seorang-seorang ya. Jadi saya nak ringkaskanlah antara awal-awal yang Nabi sebut, inna dima'akum wa amwalukum haramun alaikum ka hurmati hadzal yawm. Nabi berkhutbah, antara pesanan Nabi, wahai umat Islam, sesungguhnya ada tak hujan dah boleh balik ni. Ada dulu. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya darah kamu dan harta benda kamu, kemuliaan atas kamu sebagaimana mulianya hari ini, hari
Hajjatul Wada itu. Peristiwa itu berlaku dalam bulan Zulhijjah. Jadi nak sebut darah kita ini mustahak. Inilah tugas pemerintah. Inilah tugas seorang pemimpin, menjaga nyawa manusia. Karena itulah nak ikut sunnah Nabi ni bukannya makan kambing. Batu hari ni saya Allah dah baru nak diet rasanya. Tahu dah 100 kilo rasa ini naik 2 kilo sebab tadi daripada pagi makan kambing beb. Kambing tadi tengah hari kambing bakar, ini malam kambing gari. Tak nak makan, takut tong rumah kecil hati. Kalau tak makan kita kecil hati. Jadi hitam jugalah, kambing pun kambing lah. Nah, batu suara pun sudah naik garau macam kambing. Saya nak sebut ini, tidak sebut apa dia. Bukan saja sunnah Nabi itu dalam bab makan minum saja, bab berkeluarga, dalam bab nikah kahwin, dalam bab dipanggil pakaian. Tapi antara sunnah Nabi yang wajib ialah sunnah bernegara, menegakkan daulah Islam. Itu antara yang Nabi minta dijaga ialah darah-darah manusia. Yang dijaga ialah harta benda manusia. Kerana itulah Islam menekankan 5 perkara yang wajib dipelihara. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga apa dia? Ini kita sebagai ketua keluarga, sebagai ketua menjaga diri kita. Nabi bersabda, kullukum ra'in, tiap kamu pemimpin. Barangkali yang belum berkahwin, yang belum berkahwin, dia menjaga diri dia sendiri. Dia kena jaga 5 perkara. Orang yang jadi ketua keluarga, dia kena jaga keluarga dia 5 perkara. Orang yang menjaga sebuah kerajaan, sebuah pentadbiran, sebuah negara, kena menjaga 5 perkara. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga nyawa manusia. Yang ketiga menjaga maruah keturunan. Yang keempat menjaga akal. Yang kelima menjaga harta benda. Yang ini Nabi kata, darah kamu, harta benda kamu, suatu benda yang mulia, sebagaimana mulianya hari ini. Jadi ini kita nak sebutkan bagaimana besarnya. Kemudian Nabi berpesan lagi panjang. Antara yang Nabi pesan, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang kepada keduanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah aku. Yang ni panjanglah cerita, cuma cerita Quran ni tuan-tuan. Nabi sebut ada 2 benda ditolonglah. Nabi kata, aku tinggalkan 2 ini pesaka. Kita ni kalau nama pesaka ni tuan-tuan, maknanya benda tu benda berharga. Jadi pesaka yang Nabi tinggal apa tadi? Al-Quran satu, yang kedua sunnah hadis Nabi. Orang tanya Quran ni nak buat apa? Ibu-ibu, bapa-bapa, Quran nak buat apa? Baca, betul. Baca Nabi pesan anak-anak kita ini awal-awal didik mereka dengan apa? Quran. Itu sunnah pendidikan. Tadi saya sebut sunnah pentadbiran, sunnah pemerintahan, menjaga 5 perkara. Sunnah sealika ketua keluarga menjaga anak-anaknya 5 perkara. Jaga agama dia, biar ikut ajaran yang betul. Jangan ajak anak jadi Syiah, faham? Lama gak ini maulid Nabi ni tak betul. Hina isteri Nabi, hina keluarga Nabi. Lepas saya pesan ni, keluarga Nabi jangan hina. Allah berfirman, wala tu'zu Rasulullah, jangan menyakiti Rasulullah. Walladzina yu'zuna Rasulullah lahum azabun alim. Orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Termasuk menyakiti Rasulullah, menghina isteri Rasul. Hari ini orang buat filem kan, ada filem namanya Halimah. Halimah apa? Halimah tu tahu siapa? Halimah Jongang. Halimah itu siapa? Bukan isteri Nabi. Ibu susuan Nabi. Pandai. Tanya apa? Minta ni kan dengan ni hadiah.
ibu susuan Nabi. Buatlah Katerina jongang ke, Janet jongang ke. Mengapa Halimah yang mesti jongang? Bukan marah, geram. Ada pula filem Fatimah apa? Budak pun tahu Fatimah apa? Fatimah tu siapa? Isteri Nabi, anak Nabi kita. Anak Nabi kita ada berapa orang? 7 orang. Salah seorang anak Nabi kita namanya Fatimah Az-Zahra. Allah, buatlah nama lain. Ini bukan marah, ni takut menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna kata kita ni kena tanamkan. Sebab Nabi pesan pada kita, aku tinggalkan 2 perkara ini. Pertama, Quran. Sebab tu hari ni bila Quran tak ada dalam jiwa anak-anak, Quran itu pelembut hati, Quran penawar hati, Quran itu adalah hidayah, Quran itu petunjuk, Quran itu cahaya. Jadi Nabi tinggalkan itu untuk jadi segala-galanya pada kita semua. Sebab itu Nabi berpesan, didik anak kamu, cintai Rasulullah, cintai keluarga Rasulullah, dan ajar mereka Quran. Jadi kesimpulan yang saya nak buat dalam Hajjatul Wada itu banyak yang Nabi pesan. Maka antara yang Nabi pesan ialah Quran. Alhamdulillah hari ini saya haraplah ibu bapa kita dalam satu generasi Y menghadapi kerenah yang amat dahsyat hari ini. Jadi jangan lupa Nabi dah pesan pada kita. Bila Nabi kata, aku tinggalkan 2 ini, kita kena tanya diri kita, sebab apa Nabi sebut 2? Maka tengok apa yang ada pada Quran. Orang sebut masalah jiwa tak tenang, Quran itu penenang jiwa. Orang kata masalah tak dapat hidayah, Quran itu hidayah kita. Tapi hari ini orang hina hidayah, orang buang hidayah. Sebenarnya manusia yang buang Quran, dia yang buang hidayah Allah Ta'ala itu. Jadi nak salahkan Allah Ta'ala ke nak salahkan Nabi? Tak boleh kita nak kata apa-apa lagi. Jadi makna kata kita kena balik dah sama ada cinta Quran, ajar balik anak Quran. Dan sebaik-baiknya kita memahami kandungan Quran itu. Jadi itulah yang saya nak sebutkan dalam sesi muqaddimah ini, supaya kita faham bahawa apa yang Nabi sebut itu punya maksud yang dalam. Kerana Rasulullah ni kalau dia bercakap satu perkara, ulama akan melihat daripada berbagai sudut sehingga terbit daripadanya berbagai hukum hakam syarak. Jadi saya rasa itu sebagai permulaan mukadimah. Boleh faham? InsyaAllah. Okey, kalau boleh faham, kalau boleh faham, kita berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih banyak pada Ustaz bincangkan kita tentang Hajjatul Wada. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita melihat pada lembaran sejarah, ketika Rasulullah keluar daripada Madinah pada bulan Zulkaidah nak menunaikan haji di bumi Makkah, maka Rasulullah berangkat seramai 100,000 orang Islam dengan menaiki unta. Dan bila Nabi sampai ke Arafah, di bumi Arafah, Nabi Mina, Nabi membina satu kemah dan Nabi panggil para sahabat sekalian, wahai sahabat-sahabatku, datang berkumpul di sini. Bayangkanlah, ibu-ibu sekalian, kita berada di sana bila kita sampai di bumi Arafah. Di bumi Arafah, bayangkanlah yang di sana juga ada ucapan kata-kata Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai sahabat-sahabatku, aku nak berpesan kepada kamu semua. Kenapa? Sebab aku tak pasti, mungkin selepas ni kita tidak akan jumpa. Maknanya para sahabat mendengar seolah-olah bahawa itu adalah kata-kata terakhir Rasulullah, dan juga menandakan bahawa apa ucapan yang nak disampaikan amat penting. Jadi kita berbalik pada Cik Diana tentang kandungan Hajjatul Wada. Kalau kita tengok
Kandungan Hadiyatul Wada banyak membincangkan tentang aspek hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan Allah, atau dengan kata lain menyentuh tentang amanah ataupun menyentuh tentang tanggungjawab apa yang akan kita buat dan apa yang akan Allah tanyakan. Dan berbalik pada soalan pada Cik Diana, kalau kita melihat kepada susur galah ataupun sejarah, Cik Diana amat cantik, mempunyai pengalaman yang banyak, mempunyai watak yang pelbagai. Namun di sini kata kita melihat lagi Cik Diana pada malam ini berubah terus 180 darjah terus 3 tengah kosong. Maknanya apa rahsia dan apa faktornya? Adakah melihat kepada filmnya ataupun melihat kepada cuacanya, atau melihat kepada musimnya? Jadi itu persoalannya, Cik Diana, apakah faktor-faktor tadi yang boleh mengubah ataupun yang menjadi satu bentuk turning point, perubahan yang amat drastik? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami syurga sadri tadi kan dia ada Ustaz marah ni. Saya punya suara cukup kuat tak? Saya cubalah untuk memuatkan suara saya. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana Bismillah. Assalamualaikum semua yang hadir pada hari ini. Maafkan saya kerana saya tak mampu untuk acknowledge seorang-seorang kepada VIP, kepada semua jemaah-jemaah di Masjid Aidi Surau Baitur Rahman ini. Terima kasih kerana sebenarnya Ustaz, ini ialah pertama kali saya melibatkan diri dalam majlis ilmu untuk Maulid Rasul. Alhamdulillah. Sebenarnya satu perubahan, satu rahmat, satu nikmat yang saya dapatlah, yang saya tahu itu ialah satu nikmat. Sebenarnya kalau sebelum ni saya tak pernah kira terfikir. Saya tahu Maulidul Rasul, saya tahu cuti, lepas tu saya tahu ada perarakan, tapi saya tak pernah terpanggil untuk ke masjid dan memahami apakah itu Hajatul Wada ke. Saya tak pernah nak mengenali, mendengar sirah Nabi Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah pada tahun ini bila saya melihat majlis ini, saya rasa satu rahmat yang sangat besar, dan sesungguhnya kita yang semua yang berada di sini harus mensyukuri kira perjalanan hidup yang Allah aturkan kepada kita pada hari ini, kerana kita antara yang terpilih yang sedikit tinggal pada hari ini yang ingin hadir pada majlis ilmu seperti ini. Alhamdulillah. Cakap macam tu nak sedih macam ni, Dik. Saya sesungguhnya sangat bersyukur kerana dapat bersama-sama. Ialah kalau kita berniat pun untuk datang ke majlis ilmu pun dah ada satu keberkatan, apatah lagi berada di majlis Maulid Nabi ini. Dan insyaAllah saya harap apa yang saya akan kongsi selepas ini ialah satu perkara yang membawa manfaat lah. Sebab kalau sebenarnya kalau orang tahu macam mana isi hati saya sekarang ni, tengah laju sangat dia punya degupan jantungnya. Tambah dengan hujan tadi lagi, tambah lagi dia darah dia pun makin bertambah juga. Saya tak tahu kenapa. Adik-adik kat depan saya kot, kadang besar. InsyaAllah, tapi saya cubalah insyaAllah. Tentang adik-adik, Ustaz, marah Ustaz. Masalah. Bertenang. Okay, tentang persoalannya, amanah dan tanggungjawab kita hidup di dunia ni yang mendekatkan lagi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini, sebelum penghijrahan saya rasa semua orang pun ada prinsip hidup yang sama. Semua orang yang ingin berjaya ada prinsip hidup yang sama, iaitu kalau kita buat sesuatu, kita nak lakukan sesuatu sehabis yang baik. Dan kerana itulah masa saya berlakon daripada tahun 2008, saya bernekat untuk kalau jadi pelakon tu, jadilah pelakon yang terbaik. Sebab tu kalau nak jadi pelakon yang terbaik, harus membawa watak-watak yang pelbagai untuk menunjukkan bakat kita yang kira berlainan lah. Boleh bawa macam-macam jenis watak kan. Macam tu baru dapat award macam tu kan. Itulah saya punya prinsip pada ketika itu. Dan kekurangannya, nak tanya adik depan ni lah kan. Kalau adik sekolah, nak bagi satu kakak suka baju kuning ni. Kalau
kalau sekolah, adik kalau sekolah, lepas tu cikgu suruh hafal habis-habis kan. Lepas tu nak bagi nak keputusan tu apa yang cantik tu, nak dapat A tu sebab cikgu ke, sebab mak ke, sebab apa? Ya. Betul. Sebab Allah. Doakan Allah, ya Allah, ini antara adik-adik yang terpilih. Sebab saya dulu tak macam tu pun. Akak tak. Macam mana? Sebab saya sebelum ni saya tak berniat melakukan sesuatu untuk dapat rahmat daripada Allah, tak. Saya melakukan sesuatu sebab kalau saya berlakon tu sebab saya nak jadi antara orang yang kononnya mempunyai bakat. Kalau saya belajar pula, saya nak jadi yang paling pandai, nak dapat A semua sebab saya nak banggakan mak dengan ayah. Dan semuanya hanya antara saya dengan manusia lah. Saya tak pernah macam saya buat perkara ini sebab saya nak Allah redha dengan saya, tak ada. Tapi Alhamdulillah pada tahun 2011 bulan 9, apabila seorang sahabat saya yang menceritakan kepada saya, mungkin adik pernah dengar cerita ni, tapi tak apa, saya ceritakan kepada adik yang tak tahu lagi. Apabila seorang sahabat saya bercerita kepada saya tentang bagaimana sehingga kewafatan Nabi Muhammad SAW itu hanya risaukan tentang kita umatnya, umati. Dan saya, masa tu seorang yang tak menjaga diri saya sebagai seorang muslimah yang sebenar kan. Jadi bila saya dengar tu, memang selalu orang cerita kepada saya tentang sirah Nabi, tapi tak terkesan dalam jiwa saya. Tapi saya percaya macam mana malam tu saya boleh dengar dan saya boleh cuba untuk faham apa penceritaan kawan saya tu. Satu, saya rasa kawan saya tu ikhlas nak bercerita dengan saya sebab dia suka menangis cerita dengan saya. Dia cerita bagaimana Nabi Muhammad sangat risaukan kita, tapi saya pula hidup kat dunia ni macam saya takkan mati je. Dan dia sangat risaukan saya apa yang saya. Lepas ni dia cerita kepada saya. Dan Alhamdulillah Allah SWT telah menukar hati saya daripada sebelum ni yang sangat degil, daripada sebelum ni yang tak nak dengar, daripada kalau orang nak beri ceramah agama saya terus lari jauh, ataupun dalam hati saya macam ada rasa macam bila dia nak stop bagi ceramah ni saya ada rasa ya Allah, bila ni macam nanti dah tak nak dengar, saya lambat lagi nak mati, belum kahwin lagi lah apa benda semua kan. Saya rasa kalau nak mati tu saya kena kahwin dulu baru saya mati, macam tu lah. Jadi saya punya perasaan macam tu ketika itu. Saya rasa saya akan mati bila saya dah tua. Saya tak ada kesedaran yang mati itu pada bila-bila masa saja. Dan saya tak risau yang saya tak cukup amalan. Saya tak risau saya mati dalam keadaan macam mana. Sebab saya tahu bahawa kalau kita sebagai seorang Muslim, kita akan masuk neraka dulu. Masuk neraka tapi akhirnya masuk syurga, betul? Kalau kita buat dosa kan. Saya rasa akhirnya masuk syurga juga. Padahal saya sanggup ke nak masuk neraka tu. Bila saya berfikir semula, sama ada saya sanggup ke tak untuk diazab sebegitu di atas dosa-dosa yang saya buat di dunia ni, yang sepatutnya bukannya susah pun untuk mengelak dosa tersebut kalau kita ingat Allah. Tapi disebabkan oleh saya layankan saya punya nafsu, saya nak buat tu, saya nak buat ni, saya nak berlaku macam tu macam ni, saya terlampau kejarkan dunia, saya terlampau kejarkan kawan-kawan saya, dan akhirnya hanyut dan saya terlupa tentang akhirat yang menanti, tentang Allah yang sentiasa memerhatikan saya. Jadi prinsip hidup saya sangat jauh terpesong. Tiada Allah, tiada Rasul, tiada hari akhirat dalam prinsip hidup saya. Saya cuma nak melakukan yang terbaik untuk dunia, untuk dapat pujian daripada kawan-kawan, untuk dapat pujian daripada ayah dan ibu. Tapi saya tak fikir pun tentang apa yang saya nak tunjuk kepada Allah ni, apa amalan saya yang saya nak bawa kepada Allah ni, tak ada. Tapi Alhamdulillah apabila sudah berhijrah ini dan mengetahui bahawa matlamat hidup kita sebagai seorang manusia iaitu hamba Allah, untuk menyembah Allah di dunia ini, setelah menyedari bahawa rasa kehambaan itu, walau kira macam kalau orang tu tinggi macam mana darjat pun, tapi kalau tiada rasa kehambaan dalam diri dia, tak bermakna hidupnya. Dan apabila sudah memahami bahawa rasa kehambaan itu yang penting dalam diri seseorang manusia itu hidup dalam bumi ini, rasa sangat berbeza hidup saya daripada dulu dengan sekarang. Alhamdulillah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun mempunyai sifat kehambaan yang sangat tinggi, yang menyebabkan beliau sangat dekat dengan Allah. Begitulah juga kita yang kena ada satu sifat kehambaan. Kalau jadi doktor pun, doktor yang mempunyai sifat hamba
sesuatu berniatkan berlandaskan kerana ingin mendapat redha daripada Allah SWT. Saya teringat tentang peristiwa Isra Mi'raj, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya iaitu Muhammad SAW pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan pada ayat itu mengapa dikatakan hamba? Hamba bukan kekasihku, bukan habibi, bukan Rasulullah dan sebagainya. Kenapa disebut hamba di situ? Saya tertanya-tanya, dan apabila ada seorang ustaz yang mengajar saya tentang sifat kehambaan itu yang menyebabkan kita dekat sangat dengan Allah SWT, baru saya sentiasa bersabar diri lah. Sebab kalau kita sebagai seorang hamba, pasti kita akan selalu takutkan kalau kita buat sesuatu, kita fikir sama ada perkara ini Allah redha ataupun tak dengan kita. Sama ada setiap perkara, setiap langkah kita akan fikir, ya Allah, selalu istighfar, bukan? Selalu istighfar kita. Adik, buat nangis. Selalu macam kalau kita buat sesuatu, kita selalu risau Allah redha ke tak, Allah redha ke tak. Sebab kadang-kadang kalau niat kita, kalau kita nak buat sesuatu kebaikan pun tiba-tiba datang riak, ya Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Alhamdulillah sekarang sentiasa muhasabah diri tentang apa yang Allah fikir tentang kita. Memang sebagai manusia kita selalu tersalah, kan? Kita selalu macam kita nak buat baik, kita cuba nak ke arah kebaikan, tapi kita sebagai manusia hamba Allah yang memang selalu melakukan kesalahan, kita akan terselioh, kita akan terlupa, kita akan dihasuti oleh syaitan sebentar. Apa dia punya line syaitan tu masuk sekejap, tiba-tiba bar ditinggikan, syaitan tu macam masuk tu kacau-kacau, kan. Dan akhirnya kadang-kadang kita akan tewas juga. Tapi Alhamdulillah dengan ada kesedaran yang Allah beri kepada kita untuk ingat bahawa dunia ini hanyalah sementara dan kita ada akhirat yang kita nak kejar, yang lebih bermakna, sangat-sangat bermakna daripada dunia ini, menyebabkan kita sentiasa ingin berhijrah semula, ingin kembali, ingin masuk balik ke jalan yang benar. Alhamdulillah dengan rasa kesedaran itu, hidayah Allah yang Allah beri kepada kita semua, Alhamdulillah saya rasa pada hari ini yang menyebabkan kita sentiasa ingin melakukan kebaikan dan cuba untuk tidak melakukan kemungkaran, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah sebenarnya saya nak ucapkan kepada semua sahabat-sahabat saya yang sentiasa, pertama sekali kepada sahabat saya yang sanggup untuk bercerita kepada saya tentang sirah Nabi itu, dan kemudian kepada ramai yang mendoakan saya, yang jumpa saya je cakap Alhamdulillah Kak Diana dah berubah, ini adalah doa saya dan Allah makbulkan doa saya, Alhamdulillah. Dan saya rasa ramai di luar sana yang menonton filem saya sebelum ni pun dia orang macam, Diana pakai apa ni, astagfirullahalazim, cepatlah kau berubah Diana, ya Allah bagilah hidayah kepada Diana. Kak Ing cakap macam tu kan, ramai yang doakan macam tu, betul tak? Senyum semacam macam betul tak tu? Betul tak kan? Ramai yang doakan, Azhar. Ramai yang doakan, Alhamdulillah, sebab itu satu kebaikan sebenarnya. Sebab ada orang, bila dia tengok orang buat jahat, dia cakap, tengoklah tu, kutuk, mesti kau masuk neraka. Dia doa masuk neraka, bukan dia doa masuk syurga. Tapi ada juga insan yang dia tengok, dia kesian, kenapalah dia ni pakai baju macam ni, ya Allah kau bagilah hidayah kat dia, kau berilah peluang untuk dia berubah sebelum dia mati, ya Allah. Insan macam ni yang membantu saya sebenarnya, yang banyak doakan kebaikan untuk saya, yang mendoakan saya untuk masuk syurga, bukan macam mencari kesalahan dan mendoakan neraka untuk saya. Alhamdulillah saya berterima kasih, dan saya rasa itu saja yang untuk pertama ini, insya-Allah, wallahu a'lam. Terima kasih banyak kepada Cik Diana Amir. Persoalannya tadi dibincangkan bahawa adik-adik kalau kita tengok sesuatu yang tak elok, doakan. Moga-moga Allah bagi hidayah. Bukan kita kutuk, bukan kita buat kutuk umpan, bukan kita buat sate, bukan kita umpat orang, kita bukan kita cucuk orang. Kan? Jadi muslimin dan muslimat dan wajah Allah sekalian, antara kandungan hadirat wada Nabi, apa Nabi cakap? Nabi kata, sampaikan kepada orang yang tak hadir pada hari ini. Moga-moga mereka datang, mereka dengar, mereka faham.
Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa satu kisah. Kisah yang berlaku di England, sebuah negara yang moden, sebuah negara yang masyhur, yang terkenal dengan konsep hidup yang hebat, masyarakatnya hebat, masyarakat teratur, berdisiplin, antara yang banyak baca buku, antara universiti yang terkenal. Dan apa yang berlaku pada bulan Ogos pada 2011, berlaku rusuhan yang melibatkan 5 orang meninggal, 5 orang mati, dan di mana belia-belia yang ditangkap di kalangannya adalah golongan-golongan generasi Y. Dan bila ditanya kenapa mereka berusuhan, apa jawapannya? Ini ustaz yang tanya pula adik-adik. Golongan remaja ditangkap sebab apa? Sebab mereka berusuhan, buat kekacauan, rompak sana, rompak sini. Dan bila ditanya kenapa mereka berusuhan, jawapannya apa? Saja-saja. Ya, jawapannya boring. Maknanya di sini, kalau sebelumnya kita dengar bahawa remaja England, remaja UK, remaja Eropah adalah satu remaja generasi yang hebat dengan disiplinnya, kuat baca bukunya, namun tempang. Bila kes tadi berlaku, rupa-rupanya mereka ni, kita nampak banyak baca buku, rupa-rupanya mereka ni ikut-ikut saja, tak tahu tujuan hidup, tak tahu makna hidup, tidak mengerti mengapa mereka diciptakan, dan tak tahu ke mana arah tujuan hidup. Jadi berbalik pada kita round yang kedua pada malam ini, Ustaz, berbalik pada soalan tadi, saya nak tanya Ustaz tentang kenapa sebenarnya Rasulullah diutuskan kepada kita, dan kenapa kita perlu tiap-tiap tahun buat program macam ni. Tak membazir ke, tak buang masa ke? Itu persoalan yang perlu kita rungkaikan supaya kita faham tentang kenapa Rasulullah diutuskan, yang diiktiraf oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, dan diiktiraf oleh semua ulama. Ada sebabnya. Jadi Ustaz, tolong rungkai kepada kami semua. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para jemaah yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Kita kalau cinta pada orang, kita akan selalu ingat pada dia, betul? Awak cinta mak awak tak? Sekarang ni ada tak ibu di hati kita? Sayang ayah kita? Ada tak ayah di hati kita? Begitulah dalam kaedah dunia ini, man yuhibbu syai'an aktsara dzikri. Manusia ni kalau dia sukakan sesuatu, dia akan selalu sebut, betul? Betul? Orang kalau dia bercinta, orang kalau bercinta, adik-adik pernah bercinta ni? Ibu-ibu ke? Makcik-makcik, kakak dulu masa zaman bercinta, sebut nama Abang Mamat lalu, senyum dia, dah lupa pula dah. Bapak-bapak dulu masa zaman bercinta, betul? Awet kau lalu lah, awet lalu. Mana? Sebut aja nama, hati dia sudah ada perasaan. Cinta itu menyebabkan tertarik. Begitulah orang kalau cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sampai tak tidur malam teringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama-ulama sendiri pun bila cinta Nabi, apa mereka buat? Mereka bersyair, berkasidah. Betul? Apa yang disyairkan? Antaranya hari ni orang nyanyi tak? Ya Hanana, Ya Hanana. Boleh nyanyi? 1, 2 mula. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Itu sebenarnya dibuat kerana cinta Rasul, beruntungnya. Beruntung sebab apa? Sebab jadi umat Nabi Muhammad, manusia yang terbaik. Sehingga ulama-ulama memuji-muji Nabi. Zahara dinul mu'ayyan bi zuhurin Nabi Ahmad. Ya Hanana bi Muhammad.
Dzalikal fadlu min Allah ya Hanan. Mereka kata zaharat din, telah tegurlah agama ini bizuhurin Nabi Ahmad, dengan kezahiran, kelahiran, kedatangan Nabi Ahmad, Nabi yang terpuji namanya Ahmad ataupun Muhammad. Itu namanya orang kalau dia cinta dia akan selalu sebut. Ataupun hari ini anak-anak muda menyanyi apa lagu? Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Teruskan. Betul cari makan lah pada ni. Dia orang dah conquer semua lagu lah. Engkau taburkan tu kemudian sikit. Jadi nak sebutnya itulah namanya cinta. Jadi kita ini kenapa hari ini orang tidak lagi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang tak tahu apa yang Nabi bawa? Kerana pertama sekali orang sudah lupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kita buat sambutan ini, kita nak balik menanamkan cinta. Walaupun tadi ditanya pada saya faham soalannya. Apa yang Nabi bawa, ke mana Nabi nak bawa? Dia sebenarnya sebelum kita bincang apa yang Nabi bawa, orang kena bincang macam mana kita nak ingat cinta Nabi. Kerana orang boleh ikut apa yang dibawa kalau dia cinta. Hari ini orang ikut artis-artis je tak? Dia nak minta maaf lah. Kalau artis barat tu tanyalah, tak? Jadi ikutan, pujian, pujaan. Kalau hari ini fashion terkini artis barat pakai, orang Melayu pun akan pakai. Sehingga rambut hari ini pun ikut, bukan lagi barat, K-pop. Nampak tu? Sampai Gangnam Style pun ikut. Tahu? Pop-pop. Nampak tu? Dia tak payah apa dipanggil? Tak payah cakap apa. Dia kalau dah cinta, kalau dah suka, manusia tu dia akan cari. Sebab itulah hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang lupa apa Nabi bawa. Kerana hari ini sebenarnya tidak dipopularkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tugas kita sebenarnya, menanamkan balik, mempopularkan balik Rasulullah, memperkenalkan balik siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ditanya dalam satu program, kenapa hari ini remaja-remaja tidak meniru Rasul? Kenapa manusia tidak meniru Rasul? Saya minta maaf kalau saya jawab, sebenarnya media masa kita tidak mempromosikan Rasulullah itu. Ibu-ibu percaya, bapak percaya? Nanti akan datang ini dalam bulan bila carta anugerah K-pop akan dibuat di Malaysia. Awak tak payah tengok, tak apa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ulang balik, anugerah K-pop akan dibuat di Malaysia. Pelik tak pelik Malaysia ni ya? Hari itu anugerah Bollywood di Malaysia. Saya sebut kenapa? Rupanya kajian internet menunjukkan peminat paling ramai K-pop ialah orang Malaysia. Kebanyakannya perempuan. Ini budak cakap, bukan saya cakap. Sebab apa? Dan termasuk yang akan datang C. Saya pun kenal juga tu, walaupun saya tak tahu Gangnam Style. Nak sebutkan manusia ni kalau dia dah popular, dipopularkan, orang akan ikut cara dia, orang akan ikut gaya dia, orang akan ikut pakai dia. Jadi begitulah kita hari ini. Bila cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, orang tak ikut, orang tak tahu apa Nabi bawa kerana sebenarnya tak dipopularkan apa yang Nabi bawa. Jadi sebenarnya yang Nabi bawa 3 perkara yang besar. Pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak itu.
Itulah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang Nabi pertahankan. Baik tu Nabi ni dia bukan fikir mencari kekayaan dunia, tapi Nabi ni menanamkan akhlak mulia. Hari ni apabila kita mengikut cara barat, tinggalkan cara Rasulullah. Saya pelik satu je, kadang-kadang kita ini apa yang orang lain bawa tak, kita akan ikut, tapi yang Nabi bawa kita tak berapa nak ikut sangat. Tapi hari ni budaya ni sudah dibuang lah. Contoh, saya pernah pergi ke hotel. Bila di hotel ni dia makan dulu dengan tertib, dengan ni dah. Bila kita tak buat begitu, rasa macam ketinggalan zaman. Tiba-tiba orang putih dia pergi hotel makan pakai tangan je, tak pakai garpu pun. Oh, orang putih buat baru kita boleh buat. Itu sampai begitu mental kita ni. Seolah-olahnya kalau kita tak tiru barat, kita tidak akan jadi moden. Kalau kita tiru Rasulullah, kita akan jadi ketinggalan. Jadi perasaan ini kita kena buang. Rasulullah ni saya beritahu, dia menjadi manusia yang hebat kerana dia membuang segala macam protokol dunia. Satu hari orang tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam majlis. Nabi datang, tuan-tuan, boleh makan, dijemput oleh seorang nenek namanya Mulaikah. Nabi ni dihidangkan sederhana aja. Malah Nabi ajak sembahyang, tak ada kapet, tak ada tikar. Ada tikar keras. Tikar keras telah dibentang. Nabi tak cakap apa, sembahyang. Sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Umar menangis kerana melihat bekas tikar di belakang Nabi. Seorang pemimpin dunia tidur di atas hamparan tikar mengkuang. Tikar yang dianyam daripada permaidani, dipanggil bukan permaidani mewah, tetapi dianyam daripada tu, nampak apa, pelepah tama itu. Tapi ingat, orang sebeginilah yang berjaya mentadbir dunia sebenarnya. Jadi nak sebutkan pada kita hari ini, kita ni kena ingat Rasulullah ini bukan saja ajar kita hidup atas dunia, tapi antara yang Nabi bawa ialah hidup kita ni ada dua alam. Satu alam dunia, satu alam akhirat. Jadi kita ni ingat, sebagaimana yang Diana sebut tadi, saya setujulah. Sebenarnya Nabi dah sebut Al-Kayyis, orang cerdik itu mandana nafsahu, orang yang selalu memuhasabah, menghitung diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia buat kerja amalan ni, dia fikir lepas mati ni. Jadi kita ni buat macam ni pun kita fikir bukan jangka masa sekarang. Kita fikir lepas kematian kita apa faedah kita buat. Kan itulah kita baca tiap-tiap hari Maliki Yaumiddin. Kenapa dipanggil Maliki Yaumiddin? Ya Allah, Engkaulah pemilik hari agama, Yaumiddin, hari agama. Kenapa dipanggil hari kiamat, hari agama? Sebab besok Allah tanya, kamu ini beranak ikut agama ke? Ikut Islam ke? Kahwin ikut agama ke ikut Islam ke? Didik anak ikut agama, ikut Islam ke? Itu sebab dipanggil Maliki Yaumiddin. Pilih pemimpin ikut agama, ikut Islam ke? Apa lagi? Cari harta ikut agama, ikut Islam ke? Itu sebab dipanggil Maliki Yaumiddin. Jadi kena ingat, kita ini seronok di atas dunia dengan segala kemewahan nikmat Allah bagi. Tapi jangan lupa kita ada apa yang Nabi ajar kita. Jangan ingat hidup kita di dunia saja. Kita ada satu lagi namanya Maliki Yaumiddin. Yaumiddin itu dipanggil hari agama. Sebab itu agama dengan hidup kita ni tak dipisah. Orang kata dunia lain, agama lain. Tuan-tuan masuk tandas kaki apa? Adik-adik masuk tandas kaki apa? Kaki kiri. Siapa yang ajar? Agama kita yang ajar. Betul? Keluar tandas kaki apa? Siapa yang ajar? Agama kita yang ajar. Bukan agama Hindu tau, agama Islam. Kita makan dengan apa? Siapa yang ajar? Agama. Itu semua namanya Yaumiddin, hari agama. Kita apa lagi? Masuk rumah kaki, masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar masjid kaki apa? Siapa yang ajar? Kita buang air besar, basuh pakai tangan apa?
Siapa yang ajar? Buang air berdiri ke duduk? Jangan baring sudah. Siapa yang ajar? Baca Quran ikut tajwid, siapa yang ajar? Agama kita. Kahwin 1 ke 2? Sampai berapa boleh? Berapa? Engkau cakap je tak boleh. Okey. 1 pun tak lepas, 4 nak. Baik. Siapa yang ajar? Agama kita. Kalau dapat anak, apa disunatkan kita buat? Azan. Telinga apa? Qomat telinga yang? Siapa yang ajar? Pandai juga. Besar dia jadi ustaz. Boleh? Itu semuanya namanya hari agama. Inilah datang Rasulullah. Nabi ajar kita, baring pun Nabi ajar. Siapa kata agama dengan dunia ni berpisah? Nabi ahli politik, Nabi ahli perniagaan. Nabi tak halang kita cari harta, carilah harta banyak mana malah Nabi pun orang kaya. Nabi orang kaya, batu Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin. Kalau Nabi miskin tak payah minta miskin lah. Kita lah kalau suami doa minta miskin, terbalik tangan umpan, na'udzubillah. Pasal apa suami minta miskin? Apalah abang orang minta kaya, abang minta miskin pula. Nabi minta, ya Allah hidupkan saya miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, himpunkan saya di mahsyar besok bersama dengan orang miskin. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa Tuhan minta macam tu? Dia kata, ya Aisyah, orang miskin itu besok masuk syurga lebih awal daripada orang kaya. Lihat, 40 tahun lebih awal lagi. Jadi di situ nak tunjuk pada kita, Nabi ajar kita tak salah jadi orang kaya, tapi jangan lupakan orang miskin. Wahai Aisyah, rapatilah orang miskin itu, berbuat baiklah pada mereka walaupun dengan secebis tamar. Wahai Aisyah, tadi nak tunjuk pada kita, Nabi pimpin kita di dunia. Maknanya tak salah cari harta, tapi ingat harta kamu besok akan disoal di akhirat. Daripada mana dapat, ke mana belanja. Jadi makna kata ini semuanya, kalau kita tahu dah, orang akan rasa Allah seronoknya lah adanya Rasulullah. Itulah sebabnya sahabat-sahabat tadi Ustaz Fakhruddin sebut ada 100,000 dalam Hajjatul Wada. Sebenarnya sebelum capai 100,000, pada tahun ke-6 Hijrah, umat Islam hanya berjumlah 1,400 orang saja. Tahun 6 Hijrah itu baru 1,400 orang yang Islam. Tahun 8 Hijrah baru meningkat 10,000 yang masuk Islam. Tahun 9 Hijrah, tahun 7 Hijrah 10,000. Tahun 8 Hijrah barulah meningkat 30,000 orang masuk Islam. Sampai tahun ke-9 Hijrah sudah berganda 100,000 orang yang Islam. Setelah mereka lihat rupanya Rasulullah ni membawa kita hidup dunia, pimpin dunia, tak lupa yang kaya, tak lupa yang miskin, tak lupakan dunia, tak lupakan akhirat. Nabi makan macam kita makan juga. Jadi orang sangka Nabi ni datang fikir akhirat saja. Ini salah faham manusia. Mereka fikir Nabi datang ni hanya untuk ibadat saja. Nabi pernah belum berlari dengan Aisyah, betul? Betul? Mana awak tahu? Nabi pernah belum berlari dengan Aisyah. Rupanya Rasulullah ni bukan dia ni datang orangnya serius saja dah. Sekali-sekala dia bergurau-gurau juga. Seorang makcik datang kepada Nabi, ya Rasulullah, boleh ke makcik masuk syurga? Tak silap namanya Ummu Hani, mak saudara Nabi, kerabat-kerabat Nabi juga. Nabi kata, sorry lah makcik, orang tua tak pergi syurga. Nangis makcik balik. Nangis dia. Tahu sebab apa nangis? Nangislah sebab Nabi kata orang tua tak pergi syurga. Nabi kata panggil makcik tu sendiri. Memanglah makcik, kat syurga besok semua kita syurga besok semua kita muda. Mana ada awak ingat macam ni ke rupa saya besok sana? Masa tu tak ada borai-borai tahu. Masa tu kita semua
30-an saja, handsome belaka, you know. Jadi nak sebut Nabi, ingat serius orangnya saja. Nabi bergurau dengan anak-anak muda, Nabi pernah bagi salam dengan remaja-remaja, Nabi pernah dipanggil bergurau senda dengan anak-anak muda, remaja, kanak-kanak kecil ini. Jadi nak tunjuk pada kita Rasulullah ini sebenarnya memimpin kita banyak benda di dunia dan di akhirat. Dan di situ yang kita nak ambil intipatinya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sebagaimana yang kita faham hari ini, hanya orangnya sentiasa berserban, berjubah, sentiasa serius, tak pernah senyum, sebagaimana yang digambarkan oleh setengah manusia kita hari ini. Sedangkan Nabi ni tuan-tuan, saya berceramah di kamp tentera semalam. Tahun lepas pun di kamp tentera juga, Sungai Besi, malam di kamp ordnance. Saya bercakap dengan tentera-tentera. Tuan-tuan ingat Rasulullah tahun 2 sudah berperang. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, macam-macam perang. Maknanya Nabi dengan tentera ni lebih dekat. Sunnah Nabi dalam ketenteraan cukup banyak. Tapi jangan ingat tentera hari ni tak pakai panah itu tidak sunnah. Sunnahnya bersenjata. Jangan pula hari ni tentera kita semua pakai panah bila nak menang. Sunnahnya ialah persenjataan. Dulu Nabi dah ingat Nabi pakai jubah setiap masa ke? Pergi perang macam mana? Kalau pakai jubah, sing-sing dah jubah berlawan gitu, kalah lah. Nabi pun ada baju besi tau. Nabi pun ada nak baju besi. Nabi ada 9 bilah pedang. Maknanya Nabi sendiri mengasah pedangnya yang paling tajam, paling tangkas. Maknanya peralatan senjata pun kena canggih jugalah, sesuai dengan zaman dan keadaan. Itu sunnah Rasulullah. Begitu juga ada Nabi tuan-tuan dalam bab penerangan, penyiaran. Nabi naik di atas bukit berceramah, menunjukkan ceramah pun mesti kena ada mikrofon dan semua sekali jelas penerangan dia. Itu kan sunnah. Ingat pakai mikrofon tak sunnah. Begitu juga dalam pendidikan ada sunnahnya, termasuklah tuan-tuan dalam bisnes. Jangan ingat Nabi makan capati kita tak boleh jual lah, soto-soto semua, tom yam tak boleh buka lah, tak sunnah. Dah, yang sunnahnya ialah berniaga. Sunnah Nabi ialah jujur dalam perniagaan. Tidak ada riba, tidak ada penipuan, tidak ada di dalamnya unsur perjudian. Ulama-ulama sebut 12 sifat perniagaan dan sifat Nabi berniaga. Itu sunnah dia di situ. Itu anak faham, sunnah ni macam mana kami nak ikut dah. Takkan kami nak pakai serban. Habis macam mana dengan klien-klien Bank Islam pun tak buat macam tu, Syekh. Ada sunnah dia ialah seorang peniaga mesti kena amanah, jujur, jangan riba, jangan terlibat dengan dipanggil penipuan, penyelewengan, perjudian. Itu sunnah dia. Dalam pentadbiran begitu juga sunnah dia. Itu sebabnya kita melihat ada cis dia, bukan melihat kepada apa yang difaham. Begitu juga saya kata hari ini sunnah Nabi, tuan-tuan, Nabi ada kenderaan. Angkat barang Nabi angkat zaman tu dengan apa? Angkat barang zaman dulu pakai apa? Unta bawa pergi berniaga. Ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita'i was-sayf. Nabi berniaga ke Syam, bawa unta. Sebelum jadi Nabi, orang berdagang zaman tu berdagang bawa apa? Bawa barang-barang naik unta. Hari ni kita bisnes kena ada trailer lah, pakai trailer. Takkan nak cari unta ni apa barang mamat ni. Faham? Nabi pun ada kuda. Nabi ada berapa puluh ekor kuda. Hari ni kita sunnah kita kenderaan paling laju masa tu kuda. Hari ni saya kata kita pakai kereta lah. Lepas tu yang naik motor kapcai itu taraf keldai saja tu. Lepas tu tukarlah kapcai tu. Saya pun tak pakai dah kapcai ni. Pakai Virago pula kalau ada duit lebih. Nak sebut apa dia nak sebut, di situlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan dia yang saya nak simpulkan para jemaah rahmati Allah taala sekalian, melihat ada Al-Quran, melihat sunnah ini, bahawa Rasulullah ini tidak sebagaimana yang kita faham. Jadi saya nak simpulkan, kita kena betul-betul kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kita mengenal hanya sekadar
andaian kita saja. Wallah. Terima kasih Ustaz. Sebelum saya berbalik pada Cik Diana soalan seterusnya, saya nak war-warakan tentang bahawa di surau di Peramah Surau Batu Rahman ada tabung untuk pembinaan Masjid Putrahai, dan juga di sana terdapat wakaf, lolok wakaf yang siapa-siapa nak beli, yang perlu kita bersama-sama membangunkan masjid di Putrahai. Kalau ibu-ibu muslimin dan muslimat dan mata Allah sekalian, kalau kita melihat pada konsep